reaksi awal terlebih dahulu daripada tetamu kita itu Encik Erhan Fadli Muazrai, Fellow Kanan Institut Masa Depan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih jadi kerana menjemput. ya sama-sama. Jadi itu saya sebut tadi, dia mendapat reaksi yang berbagai daripada kalangan masyarakat, yang pakar, yang tidak pakar dan sebagainya. Kita nak tanyalah mungkin pandangan awal, reaksi daripada Encik sendiri. Terima kasih kerana itu soalan yang menarik sebab kita bila kita tengok di Facebook, di Twitter, di Instagram dan sebagainya, kita nampak berbagai reaksi orang bertanya ataupun beri pandangan mengenai pakej rancangan yang baru-baru ini. Saya fikir pakej rancangan itu pakej rancangan yang baik. Dia bertindak untuk melindung keluarga-keluarga yang berada di rumah. Maksudnya masyarakat yang terpaksa duduk dalam perintah kawalan pergerakan ini, dia tidak perlu risau mengenai income yang dia akan dapat. Itu dia membolehkan dia untuk terus berada di rumah kalau government minta selama 2 minggu. Itu antara objektif yang besarlah. Antara objektif yang seterusnya ialah dia perlu untuk menjaga peluang pekerjaan ataupun status pekerjaan orang-orang yang terpaksa duduk di rumah. Yang ini saya rasa amat penting untuk kita protect. Maksudnya satu ialah isu-isu pendapatan, dua ialah isu-isu pekerjaan itu sendiri. Okey, baik. Jadi ini memberi indikasi bahawasanya Encik Erhan Fadli nampak bahawasanya ada sinar untuk rakyat dan melihatnya kepada sudut yang lebih positif. Dan bagaimana respon bala daripada Encik Erhan sendiri apabila melihat reaksi daripada masyarakat yang memberi notasi yang agak negatif. Dia membuat kalkulasi ataupun perkiraan sendiri. Dia pula yang jadi pakar sekarang ni. Dia kata yang disebut tu sebenarnya begini, begitu, dan dia memberikan satu gambaran jelas kepada rakyat Malaysia bahawasanya ada sesuatu yang tak kena sebenarnya mesti pakej rancangan tersebut. Saya rasa pakej rancangan ni yang baik. Dua, walaupun reaksi-reaksi negatif tu ada kebenarannya. Satu, maksudnya seperti yang orang nyatakan bahawa direct injection ataupun direct fiscal injection hanyalah berjumlah 20 ataupun 25 bilion yang menunjukkan cash transfer ataupun bayaran tunai kepada masyarakat. Ini adalah menunjukkan government ataupun kerajaan boleh menggunakan pelbagai instrumen polisi untuk membantu rakyat. Instrumen polisi itu tak semestinya direct fiscal injection. Tak semestinya 25 bilion saja. Itu memang kita government ambil duit dan pas kepada rakyat. Maksudnya dalam RM500 ataupun RM1,000 bergantung pada tahap pendapatan. Dan yang pentingnya kerajaan menunjukkan kebolehan dia untuk menggunakan polisi instrumen yang lain seperti instrumen dalam perbankan ataupun instrumen dalam sistem EPF, kumpulan wang simpanan, dan instrumen lain seperti micro regulations. Dan ini adalah penting untuk digunakan semuanya untuk membantu jumpstart di ekonomi selepas COVID-19 ini berakhir. Okey, antara tujuan utama juga pakej rancangan ekonomi ini diperuntukkan ialah kita tahu kita berhadapan situasi ekonomi yang tidak menentu. Bukan sahaja Malaysia, bahkan di seluruh dunia pun berhadapan dengan situasi ekonomi yang merundum dan sebagainya. Itu sebabnya ada suntikan yang diberikan melalui peruntukan ataupun pakej rancangan ekonomi ini. Jadi dengan adanya bantuan seperti ini, manfaat yang diterima, bagaimana ia dapat sedikit sebanyak membantu kita berhadapan dengan situasi di luar jangka yang kita tak tahu bila ia akan berakhir. Saya fikir situasi ini dengan pakej rancangan ini adalah cukup untuk
MCO ini berlanjutan selama 2 minggu, maksudnya sampai pertengahan April. Paket rancangan ini saya rasa kerajaan akan lebih pragmatik bila katakan kita memerlukan fiscal injection yang lebih untuk jika MCO ini tidak jika MCO ini dilanjutkan lagi. Government akan lebih pragmatik dalam isu ini, lebih praktikal dalam isu ini. Saya rasa dia akan inject lebih banyak pakej rancangan. Sebab dalam ketidaktentuan ekonomi sekarang, maksudnya sekarang ni oil price ataupun harga minyak berada dalam 20 hingga 30 ringgit US dollar per barrel. Dan keadaan palm oil price yang agak rendah berbanding sebelum ini. Ini ditambah lagi dengan trade ataupun sekatan perdagangan antara China dan US sebelum ini. Itu menunjukkan ada tanda-tanda ekonomi akan slow down sedikit, dan paket rancangan ini adalah sangat diperlukan untuk menggalakkan pekerja berbelanja dan companies untuk terus beroperasi. Okey, baik. Dan dalam masa yang sama, dalam banyak input yang telah diberikan melalui paket rancangan prihatin tersebut, yang mana satu sebenarnya yang betul-betul menarik perhatian kalau diberikan list ataupun senarai 3 teratas, yang mana satu yang menjadi perhatian? Saya rasa saya paling terkesan dengan cerita Cik Kiah lah sebenarnya. Cik Kiah tu, Cik Mak Cik Kiah. Cik Kiah ni dia amat trending bila dekat Twitter tu kita nampak dia top end. Sebab dia sebagai package, dia package yang lengkap untuk segenap lapisan masyarakat. Dan saya rasa package ini adalah yang baiklah untuk diteruskan. Cuma dalam satu pandangan lain, saya rasa package ini perlu diperhalusi lagi. Sebab sekarang ni kita masih lagi broad based measure, maksudnya kita bagi duit kat semua orang. But I think kita perlukan lebih banyak staggering of income levels. Sekarang ni macam 2,000, 4,000, 8,000. Kita prefer untuk dia punya level tu lebih rendah. Maksudnya 1,000 dapat lebih banyak, 2,000 dapat kurang sikit, 3,000 dapat kurang sikit, 4,000 dapat kurang sikit. Dan isu-isunya itu. Okey, dan ia bersifat inklusif sebenarnya, yang meliputi semua, termasuk bukan saja kita beri tumpuan kepada B40 semata-mata, tetapi sudah pun M40 yang sebelum ini juga turut menyuarakan bahawasanya mereka juga perlu diberi perhatian untuk kali ini. Jadi ini satu berita yang baik juga untuk mereka, ya. Dan kalau kita lihat juga golongan yang paling terkesan bukan sahaja mereka yang bergantung kepada pendapatan harian, tapi juga mereka yang mendapat manfaat di sebalik pakej rancangan ekonomi ini adalah golongan PKS, perusahaan kecil dan sederhana, kerana mereka terpaksa mungkin kalau bukan menghentikan ataupun mengurangkan pengeluaran mereka, produk mereka dan sebagainya, dan penjualan itu pun tidak ada di premis, mungkin secara dalam talian sebagai alternatif dan sebagainya. Ekspor pun mungkin sedikit lembab. Itu pula bagaimana dengan adanya PR ini dapat memberikan mereka kelegaan berkenaan dengan perniagaan mereka? Saya fikir kelegaan ini telah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat PM dalam pakej rancangan yang semalam, 2 hari lepas. Saya rasa sikit sebanyak dia membantulah PKS yang kecil untuk kembali beroperasi selepas COVID-19 ini selesai. Namun begitu, kita harus juga beri perhatian kepada syarikat-syarikat yang besar yang masih bergantung kepada exports dan retail, maksudnya peniaga makanan, peniaga chain, restoran chains yang terganggu operasinya disebabkan oleh COVID-19 ini. Okey, baik. Nanti sebentar lagi kita akan sambung balik bicara kita berkaitan dengan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat ini bersama-sama dengan Encik Han Fadli Muazrai, Fellow Kanan Institut Masa Depan Malaysia. Ulasan kita akan berikanlah berkaitan
berkaitan dengan perkara ini sepanjang sesi kita dalam Sabtu Pagi Malaysia. Okey, tapi sebelum itu, sebelum kita nak berehat seketika, kita nak kembali lagi untuk berkongsi tentang beberapa perkara, antaranya mana kita melihat separuh daripada jumlah pakej prihatin ini bertujuan untuk melindungi rakyat. Kita boleh nampak dengan jelasnya dan bagaimana kelebihan ini diberikan kepada rakyat, mana separuh daripada yang untuk rakyat dimanfaatkan sebaik-baiknya lah yang boleh kita lakukan sebenarnya sebagai rakyat Malaysia. Untuk pakej ini, untuk kita manfaatkan pakej ini ialah dengan menggunakan sebaik-baiknya untuk menyediakan makanan kepada ataupun livelihood lah benda-benda keperluan semasa MCO ni. Dan itu sangat penting lah pada kita supaya kita tidak risau pasal income dan kita boleh sama-sama duduk di rumah untuk meminimumkan pergerakan kita di luar. Dan ini adalah satu benda yang paling penting dalam kita menjaga lekuk penularan COVID-19 ni. Yang ini ialah flatten the curve, selalu kita orang kata flatten the curve. This is actually the measure to flatten the curve. Make sure that people say so. Menjadi keutamaan juga kepada mereka yang bertugas sebagai barisan hadapan. Sebagai contoh seperti mana kita dengarkan tadi dalam kapsul itu, petugas kesihatan diberikan allowance khas banyak RM600 dan juga RM400 sebulan, dan bagi mereka yang berada ataupun bekerja di lapangan seperti PRM, tentera dan sebagainya, RM200 sebulan. Ini juga terus memberikan keyakinan dan juga penghargaan juga pada masa yang sama kepada mereka yang berhadapan atau mempunyai risiko yang tinggi untuk berhadapan dengan situasi seperti ini. Bagaimana? Saya setuju dengan pendapat ni sebab sebagai frontliners, polis, nurses, doctors, tentera, dia merupakan orang yang berisiko untuk mendapat jangkitan dan disebabkan mereka memang berada di hadapan ni, maksudnya mereka memerlukanlah protection dan pemberian sebanyak allowance tersebut. Saya fikir akan membantu mereka. Okey. Baik, kita akan kembali lagi selepas ini untuk bersama membincangkan tentang perkara ini. Kita nak terus ke cerita pagi di Kelantan terlebih dahulu. Bersama-sama dengan rakan pelapor kita Ahmad Herman Rodzi, dan kabarnya untuk berkongsi tentang UMK, cabaran universiti menghadapi COVID-19. Pada berada di lokasi pejabat ANC UMK Kampus Kota, Bengkalan Cepa, Kelantan, mana akan berkongsi tentang perkara tersebutlah. Jadi pagi ini kita akan bawakan cerita pagi dari negeri-negeri seperti mana war-warkan. Jadi sekarang ini kita nak sebagai sesi ataupun akhir penutup kita untuk waktu ini, kalau kita lihat peruntukan RM250 bilion antara jumlah yang terbesar yang pernah diberikan oleh pihak kerajaan dalam pakej rancangan ini, itu di peringkat persekutuan, ditambah pula dengan bantuan ataupun rancangan ekonomi yang disalurkan di peringkat kerajaan negeri. Jadi sebagai rakyat Malaysia, bagaimana kita menerima sebagai manfaat yang terbaik dan juga kita gunakan sebaik mungkin, dan pada masa sama tidak ada pihak tertentu yang menyalahgunakan info seperti ini untuk memanipulasikan ataupun dipolitikan dan sebagainya. Bagaimana? Bila kita mendapat bantuan one off ni, kita harap masyarakat akan menggunakan bantuan ini dengan sebaik mungkinlah. Maksudnya mereka tidak perlu risau lagi bila duduk rumah. Bantuan kerajaan akan sampai dalam bentuk cash ataupun tunai, dan kita harap mereka duduk di rumah dan reduce the movement. Itu yang paling penting. Dan penggunaan bantuan-bantuan one off ni sebenarnya kita harap dapat dijimatkan, sebab ini ialah one off kan, dia bukanlah dia setiap bulan. Maksudnya bila one off ni kita berharap digunakan untuk makanan yang baik, yang sihat, dan tidak dibazirkan kepada aktiviti yang tidak diperlukan.
Ya, sebenarnya bergantung kepada individu. Sebenarnya cara untuk kita menggunakan peruntukan yang telah pun diberikan kepada anda. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Pastinya secara keseluruhan pakej rancangan yang bermatlamat untuk melindungi rakyat ini menyokong perniagaan dan juga memperkukuhkan ekonomi yang telah diumumkan adalah disifatkan sebagai bertepatan ya, dan juga dalam keadaan yang amat sukar dan tak pernah dilalui sebelum ini dan tidak menentu ini. Jadi sama-samalah kita manfaatkan sebaiknya. Apa yang ada dapat tu kita cubalah gunakan sebaik yang mungkin untuk tujuan yang baik. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Erhan Fadli Muhammad Azrai, Fellow Kanan Institut Masa Depan Malaysia kerana bersama kita di Selamat Pagi Malaysia.